warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan sejaga saya akan membentangkan mengenai wacana ilmu. Saya, Anissa Najwa binti Rizal Asmadi, bersama-sama dengan rakan sejaga saya, Adia Farhana binti Muhammad Sabri dan Nur Syazrina Syazah binti Saiful Asman. Setelah kami bertukus lumus untuk mencari artikel yang dapat kami ulas bagi mencari wacana ilmu, kami telah menjumpai artikel mengenai perniagaan di depan ukhuwah penuhi impian. Pihak puan boleh scan QR code yang telah kami sediakan. Keutuhan wacana, terdapat 4 keutuhan wacana, iaitu semantik, leksikal, gramatikal dan juga fonologi. Oleh itu, izinkan saya untuk membentangkan mengenai keutuhan wacana yang pertama. Keutuhan wacana yang pertama ialah keutuhan semantik. Keutuhan semantik boleh dibahagikan kepada 2, iaitu bahagian-bahagian wacana dan konteks atau latar wacana. Berdasarkan artikel yang telah kami jumpai, berikut merupakan bahagian-bahagian wacana. Berikut merupakan bahagian-bahagian wacana yang menyatakan sebab dan akibat. Hafiz Yu berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Kelantan dalam bidang sarjana muda sains binaan dengan jurusan keusahawanan teknologi pertanian, merupakan sebab bagi teks ini. Manakala, oleh sebab cintakan pelajaran dalam masa yang sama, minat dalam bidang keusahawanan, beliau meneruskan lagi pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang sarjana pentadbiran perniagaan dengan jurusan perniagaan di UMP. Dapat kita lihat bahawa teks yang kedua merupakan akibat. Yang kedua, contoh yang kedua ialah sebab dan tujuan. Berdasarkan teks, dengan menggunakan pakaian Sistem Pemasaran Pelbagai Tingkat MLM TDL TDC Holding Suria Berhad merupakan sebab, manakala perlu komited dalam usaha membantu orang lain menjaga pendapatan tambahan menerusi produk yang berkualiti merupakan tujuan. Dan akhir sekali, ayat memperkuatkan visi. Ayat kedua-dua teks yang telah saya asingkan ini merupakan satu teks dalam satu perenggan yang sama. Syarikat ini menjadi simbol kekayaan, kebangsaan, kegigihan dan semangat juang dalam meningkatkan syarikat Bumi Putra yang berputerakan keseimbangan antara pelanggan dengan organisasi mengikut acuan Islam. Merupakan ayat. Oleh itu, hala tuju ini perkataan sekaligus merupakan perkataan yang menjadikan satu ayat ini ayat memperkuatkan isi. Hala tuju ini sekaligus dapat menepis tanggapan negatif bahawa anak muda Bumi Putra tidak boleh berjaya dalam bidang keusahawanan. Manakala aspek yang kedua, konteks atau latar wacana. Sebagai contoh, sebagai pejuang dan penggiat industri, rasa bertanggungjawab untuk menukar kembali perspektif masyarakat, terutamanya pelapis masa depan, agar mengutamakan pendidikan dalam bidang keusahawanan. Ayat ini merupakan ayat yang menceritakan tentang tajuk jurnal yang telah kami jumpai. Manakala jika sebut tentang perniagaan, pastinya didapatkan sebagai golongan bawahan atau tidak mempunyai standard. Kedudukan yang dikatakan berniaga adalah cara terakhir bagi menjaga pendapatan rentetan daripada tindakan kelayakan daya saing yang mampan dalam pasaran industri. Perkataan ini mengulangi ayat yang pertama, tetapi ia sekaligus menceritakan semula dan membuatkan juga isi ayat yang pertama. Yang kedua, yang seterusnya, menggunakan leksikal adalah berdasarkan pemilihan dan penggunaan perkataan yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan.
sinonim membawa maksud perkataan yang seerti atau perkataan yang hampir sama. Sebagai contoh dalam predikat artikel ini, oleh sebab cintakan pelajaran dan dalam masa yang sama minat dalam bidang keusahawanan, beliau meneruskan lagi pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang sarjana pentadbiran perniagaan MBA dengan jurusan perniagaan di UMK. Jadi cintakan dan minat membawa maksud yang sama. Ia merupakan sinonim. Seterusnya adalah antonim. Antonim perkataan yang berlawanan dengan perkataan yang berlawanan maksud. Sebagai contoh, bersedekah tidak sama sekali mengurangkan dan merugikan kita. Bahkan perkara ini akan semakin bertambah dan terus bertambah. Jadi mengurangkan dan merugikan adalah sinonim. Kerana ia membawa maksud yang sama. Tetapi lawan kepada berkurang adalah bertambah. S merupakan sama. Antonim merupakan anti-antonim. Jadi lawan maksud. Seterusnya, hiponim. Hiponim ialah kata yang maknanya terangkum dengan makna kata yang lain. Dalam contoh dalam petikan artikel ini adalah faktor. Faktor dia dia berkait dengan ayat yang berikutnya. Contoh dalam ayat ini dia beritahu terdapat kepada karena usahawan yang dilihat yang menjadi faktor kepada kegagalan dalam kelangsungan perniagaan. Dia faktor berikutnya berkait dengan ayat pertama. Faktor utamanya ialah kealpaan seorang usahawan yang tersasar daripada niat asal perniagaannya. Yang berikutnya adalah homonim. Homonim kata yang bunyinya sama tetapi makna yang lain. Contohnya, apabila niat sudah terbabas, kadang-kadang kita diuji dan Allah akan menarik semula rezeki itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki pada ayat pertama menunjukkan tentang nikmat ataupun harta yang Allah bagi dekat kita. Tapi yang rezeki pada ayat yang kedua menunjukkan sifat Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Faham? Jelas? Seterusnya, kolokasi. Kolokasi adalah perkataan yang mempunyai dua atau lebih perkataan yang menjadi perkataan baru. Contohnya, golongan bawahan, jalan terakhir, menjana pendapatan dan pasaran industri. Perkataan ni macam dah sebati dalam konstitusi, macam perkataan baru. Seterusnya, unsur bersambut. Unsur bersambut ialah kata berikutnya saling berkait dengan perkataan yang sebelumnya. Contohnya, Hafiz dia berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya Kelantan dalam bidang sarjana muda sains penggunaan kepujian dengan jurusan keusahawanan teknologi pertanian. Sarjana muda sains penggunaan kepujian. Unsur bersambutnya adalah jurusan keusahawanan teknologi pertanian. Akhir sekali, pengulangan kata. Pengulangan kata adalah perkataan yang berulang dalam satu petikan. Dalam petikan artikel ini, fikirkan hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi hebat. Tetapkan akal pada hal tertinggi dan kamu akan mencapai tertinggi. Hanya boleh beritahu saya berapa perkataan yang berulang dalam petikan ini? Ada dua. Boleh nyatakan? Hebat dan tertinggi. Jadi perkataan yang berulang dalam petikan ini adalah hebat dan tertinggi. Sekian kita sekejap kat sini. Selain itu ialah gramatikal. Gramatikal ni berasal daripada perkataan gramatis yang membawa maksud perkataan. Selain itu, gramatikal ni juga disebut sebagai nahu ataupun tata bahasa. Dan gramatikal ni adalah satu perkataan yang muncul akibat proses tata bahasa. Jadi gramatikal ni pentinglah untuk kita cipta satu ayat yang gramatis, yang menarik. Okey, jadi kita akan tengok apa itu contoh-contoh gramatikal. Okey.
dekat sini saya senaraikan beberapa contoh gramatikal berdasarkan teks yang telah diberikan. Okey, yang pertama sekali ialah penanda penghubung. Penanda penghubung ni penting dalam proses gramatikal untuk menunjukkan kegramatisan ayat dan menghubungkan ayat supaya ayat itu tidak berulang. Contohnya yang pertama ialah penghuraian. Penghuraian yang boleh terlihat di sini adalah perkataan apabila dan perkataan yang. Okey. Penggunaan perkataan yang dan apabila ini digunakan untuk menghuraikan satu perkataan kepada perkataan yang lain tanpa kita ulang perkataan sama. Maksudnya contohnya lah, selain itu ada pula yang lupa akan tanggungjawab untuk membantu golongan yang memerlukan. Kat sini kita dapat lihat bahawa ada orang yang lupa tentang tanggungjawab untuk membantu golongan orang yang memerlukan. Jadi penggunaan yang ni adalah dia untuk menghuraikan lagi perkataan tersebut. Dan yang kedua ialah pengembangan idea. Pengembangan idea ni digunakan untuk kita kembangkan lagi idea tu. Contohnya satu idea kita kembangkan lagi jadi 2, jadi 3. Jadi pengembangan idea yang saya dapat di sini ialah perkataan dan. Kalau kita lihat dari perkataan ini kita boleh lihat bahawa hal ini dikatakan demikian apabila perniagaan semakin stabil. Ayat situ kita boleh berhenti dah, boleh letakkan titik. Tapi kalau kita nak kembangkan lagi, kita letakkan dan maju. Jadi kita boleh kembangkan lagi ayat tersebut. Dan yang ketiga, penambahan. Penambahan yang kita lihat sini ialah tambahnya lagi. Dan selain itu. Okey, selain itu kalau kita lihat dalam buku ataupun mana-mana tempat, selain itu dia sebenarnya diletakkan dalam penghuraian. Tapi di sini saya letakkan selain itu sebagai penambahan kerana kalau kita lihat daripada ayat ini, ayat pertama ini dan ayat yang kedua, kita lihat bahawa penggunaan selain ayat bawah ini digunakan bukan untuk menghuraikan ayat yang pertama, tapi digunakan untuk menambahkan lagi supaya memperkuatkan lagi isi yang diberikan. Dan yang kedua, proses gramatikal yang saya jumpa ialah pengibuhan. Okey, pengibuhan ni ialah satu kata dasar yang kita imbuhkan dengan imbuhan tertentu yang akan merubah makna daripada makna lain kepada makna lain. Contohnya lah perkataan balik. Balik bawa maksud pulang. Tapi bila kita tambahkan imbuhan dengan perkataan menjadi berbalik, maksudnya kita berbalik ke tempat asal ataupun terbalik. Maksudnya kedudukan asal tu berubah, terbalik. Jadi pengibuhan ni dia digunakan untuk dia ubah makna. Contohnya kealfaan. Okey, perkataan asalnya adalah alfa, maksudnya lupa. Tapi bila kita tambahkan ke dengan an, dia menjadi kealfaan yang membawa maksud suatu sifat lupa. Begitu juga dengan yang lain, menjadi kata dasarnya adalah jadi, kata nama. Tapi bila kita tambahkan men, dia akan menjadi kata kerja. Jadi pengibuhan ini pentinglah untuk kita menggramatiskan ayat kita. Dan yang terakhir ialah penanda rujukan. Penanda rujukan yang saya jumpa sini adalah kata ganti nama diri ketiga. Penanda rujukan ni banyak. Kata ganti nama tujuh, kata ganti nama sifat. Tapi yang dalam teks ini ialah kata ganti nama diri ketiga, iaitu mereka. Mereka di sini, perkataan ini merujuk kepada usahawan-usahawan yang sedang diperkatakan di dalam teks ini. Akhir sekali ialah fonologi. Abdullah Hassan menjelaskan bahawa fonologi merupakan bidang yang mengkaji sistem bunyi-bunyi dalam bahasa. Manakala Nik Safia Karim dan Wan Malini Ahmad mendefinisikan bahawa fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi bahasa sesuatu bahasa dan fungsinya dalam sistem bahasa tersebut. Berikut merupakan contoh ayat yang menunjukkan aspek fonologi. Yang pertama, aspek dalam bentuk hentian suara, suara yang kuat dan juga berhenti. Sebagai contoh, ayat yang pertama, mengapakah kebanyakan orang, terutamanya bangsa Melayu, meletakkan perniagaan sebagai pilihan terakhir dalam kerjaya mereka? Seperti yang kita lihat, ayat ini merupakan ayat tanya. Oleh itu, nada suara yang digunakan merupakan nada suara yang menunjukkan bahawa kita sedang dalam keadaan bingung. Manakala ayat yang kedua ialah perniagaan bukanlah suatu pekerjaan yang hina,
Namun, perniagaan merupakan antara bidang yang sangat membina jika tidak mampu menjadi ahli pakar profesional. Sekurang-kurangnya jadilah orang yang bermanfaat dan dapat membantu mengembangkan ekonomi negara. Ayat ini pula merupakan ayat penyata. Seperti yang kita lihat, ayat ini menunjukkan sesuatu informasi dengan jelas. Oleh itu, nota suara yang kita guna juga perlulah jelas dan kuat. Selain daripada itu, unsur-unsur linguistik seperti tanda noktah, tanda berhenti, pembuka kata dan penutup kata sangat juga memainkan peranan. Seperti yang saya katakan tadi, mengapakah kebanyakan orang saya berhenti kerana terdapat tanda koma. Manakala ayat ini sudah pasti menunjukkan bahawa perkataan ayat ini merupakan ayat dialog kerana terdapat pembuka kata dan juga penutup kata. Itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.